Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alia Solihah binti Nawawi, nombor matrik 055063. Kod subjek ialah Ulum Al-Hadis QSI 20202. InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan berkenaan dengan 3 rumusan. Yang pertama ialah berkenaan dengan istilah penggunaan as-sunnah di dalam Ulum Al-Hadis, dan yang kedua ialah berkenaan dengan penggunaan istilah as-sunnah di dalam usul. Yang ketiga ialah penggunaan istilah as-sunnah di dalam al-fiqh, dan yang keempat ialah penggunaan istilah as-sunnah di dalam akidah. As-sunnah menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis, as-sunnah adalah setiap yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, perakuan, kelakuan, sifat kejadian, akhlak dan setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kerasulannya maupun selepasnya, dan sama ada sunnah tersebut mensabitkan hukum syarak atau sebaliknya. As-sunnah menurut ulama usul. Ulama usul mentakrifkan as-sunnah sebagai apa sahaja yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Ulama usul telah membahagikan sunnah kepada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah sunnah qauliyah, iaitu sunnah perkataan. Yang kedua ialah sunnah fi'liyah, iaitu sunnah perbuatan. Dan yang ketiga ialah sunnah taqririyah, iaitu sunnah pengakuan. Sunnah qauliyah iaitu kesemua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang berbeza dan tujuan yang pelbagai. Ia juga turut disebut sebagai hadis secara adatnya. Sunnah fi'liyah iaitu apa sahaja yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti menunaikan solat dengan tata cara dan rukun-rukunnya serta seumpamanya. Sunnah taqririyah iaitu diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengingkari sesuatu ucapan atau perbuatan yang terjadi dengan keberadaan baginda ataupun ketika ketiadaan baginda dan baginda mengetahuinya. As-sunnah menurut ulama fiqh. Ulama fiqh mentakrifkan as-sunnah sebagai sesuatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hukum yang termasuk dalam ahkamul khamsah, iaitu hukum yang 5 seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus. As-sunnah menurut akidah. As-sunnah menurut akidah adalah suatu yang digambarkan sebagai pokok-pokok ajaran Islam, iaitu iman, Islam dan ihsan. Islam membicarakan masalah yang berkaitan dengan zahir, diikuti oleh iman yang membicarakan sesuatu yang mencukupi kedua-duanya. Pembentangan rumusan yang kedua ialah berkenaan dengan perbezaan di antara ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah. Jom sama-sama kita semak. Seperti mana yang telah kita ketahui, ilmu hadis terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah ilmu hadis ar-riwayah dan yang kedua ialah ilmu hadis ad-dirayah. Apakah maksud ilmu hadis ar-riwayah? Ilmu hadis ar-riwayah ialah ilmu yang berkaitan dengan sanad sesuatu hadis dari sudut keadaan perawi-perawinya dan juga penerimaan hadis tersebut. Bagaimana pula dengan hadis ad-dirayah? Hadis ad-dirayah ialah ilmu yang berkaitan dengan kandungan atau makna yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, ia disebut sebagai fiqhul hadis.
Terdapat beberapa jenis kitab di bawah ilmu hadis ar-riwayah. Antara jenis kitab hadis tersebut ialah yang pertama, kitab hadis sahih, yang kedua ialah kitab hadis sunan, yang ketiga ialah kitab hadis al-mustadrak, yang keempat ialah kitab hadis majma', yang kelima ialah kitab hadis muwatta', yang keenam ialah kitab hadis musnad dan yang ketujuh ialah kitab hadis jami'. Baiklah, saya akan huraikan 3 kitab yang berada di bawah hadis ar-riwayah. Yang pertama ialah sahih. Sahih ialah himpunan hadis-hadis sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh penulis seperti Sahih Al-Bukhari. Yang kedua ialah sunan. Sunan ialah himpunan hadis-hadis berdasarkan bab-bab fiqh seperti Sunan Abu Daud. Yang ketiga ialah jami'. Jami' ialah himpunan hadis-hadis berdasarkan 8 tajuk utama iaitu Al-Aqidah, Al-Ahkam, As-Siyar, Al-Adab, Al-Tafsir, Al-Fitan, Al-Asharatis Sa'ah dan Al-Manaqib. Contohnya Jami' At-Tirmizi. Manakala di bawah bahagian ad-dirayah pula terdapat beberapa ilmu. Antaranya ialah gharibul hadis, ikhtilaful hadis, ilmu rijal, ilmu mustalah hadis dan juga ilmu takhrijul hadis. Gharibul hadis ialah kitab yang menghuraikan lafaz-lafaz sukar di dalam teks hadis. Contohnya ialah kitab An-Nihayatu fi Gharibil Hadis oleh Ibnu Athir. Yang kedua ialah Ikhtilaful Hadis, iaitu kitab yang menghuraikan hadis-hadis yang dilihat bercanggah dari sudut zahirnya. Contohnya ialah kitab Ikhtilaful Hadis oleh Al-Imam Syafi'i. Rumusan yang ketiga ialah berkenaan dengan perkembangan hadis ilmu riwayah dan juga dirayah pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Jom kita semak. Perkembangan ilmu hadis riwayah. Perkembangan ilmu hadis riwayah berkembang dari satu tahap ke satu tahap selepas kewafatan Rasulullah SAW. Pada ketika itu, kebanyakan para sahabat masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Namun, ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Selepas itu, bermulalah kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Perkembangan ilmu hadis dirayah. Perkembangan ilmu hadis dirayah berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah. Sekitar 40 tahun selepas hijrah telah timbul fitnah yang dipelopori oleh golongan Syiah dan golongan Asabiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan ahli sunnah wal jamaah mendorong mereka untuk memberikan hujah berdasarkan syarak untuk menyokong pendapat mereka, tetapi gagal. Ini menyebabkan mereka cuba memasukkan hadis sehingga ke peringkat yang serius. Ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis marfu', mauquf, maqta', mursal, munqata' dan juga syadz. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zuhra. Gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari semasa ke semasa dan terhasillah kitab-kitab seperti yang kita belajar pada hari ini.